السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك. إلى حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح أزواجه وذرياته وأصحابه والتابعين وتابعي تابعين من الأولياء والعلماء ومشايخنا ومعلمنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وخصوصا إلى روح صاحب هذا الكتاب، ثم على ما نوى به شيخنا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الآخرة دار الثواب والجزاء، الجنة ونعيمها للأتقياء، والنار وعذابها للأشقياء.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له مقدر الأشياء وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم الأنبياء اللهم صل وسلم على سيدنا محمد إمام الأولياء وعلى آله وأصحابه وذريته وأتباعه الفضلاء وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama-tamanya kita memanjatkan kesyukuran kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurnia serta inayah, artinya bantuan dan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala, lantas kita sama-sama dapat menunaikan salat fardu maghrib secara berjamaah. Kemudian kita ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berada dalam majlis ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan di antara nikmat yang sangat besar, karena Allah dengan kudrah dan iradahnya lalu mengkehendaki kita berada dalam majlis ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah di antara tanda-tanda kekuasaannya Allah, atau juga yang disebut sebagai mazhar, yakni tempat pernyataan bagi Allah menyatakan bahawa ia bersifat dengan sifat kudrat. Tempat pernyataan bagi Allah menyatakan bahawa ialah dengan keesaannya yang bersifat dengan sifat iradah. Tidak ada makhluk lain yang selain daripada Allah yang sama ada padanya itu kudrah dan iradah yang sama seperti Allah. Tidak sama sekali. Maka kita orang yang beriman, orang yang hatinya sentiasa memandang kepada Allah, yang sentiasa memandang kepada haknya Allah, artinya hak Allah Subhanahu wa taala yang ada pada diri makhluk, diri manusia. Lalu Allah zahirkan hak Allah itu yang disebut sebagai pernyataan ataupun sebagai bukti tentang wujudnya Allah, tentang esanya Allah pada wujud, tentang esanya Allah pada sifat, tentang esanya Allah itu pada namanya, tentang esanya Allah itu pada af'al perbuatannya. Sehingga kepada wujud kita atau keberadaan kita dalam majlis ilmu ini pun jika dipandang dengan hakikat, dipandang pada sudut hakikat, yakni keadaan yang sebenar, yang mengurus, yang menentukan, yang berkehendak, tidak ada lain melainkan Allah Subhanahu wa taala. Begitulah hampirnya Allah itu dengan kita, sangat-sangat hampir, sehingga disebutkan fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Di mana sahaja kamu berhadap muka kamu berpaling, fasamma wajhullah, nescaya engkau akan mendapati
di sana itu adanya Allah. Dengan makna yang ada, yang hampir, yang dekat itu bukan zatnya, tetapi dengan makna haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hak dengan makna pengurusan, pentadbiran. Allah Subhanahu wa ta'ala itu sangat hampir dengan kita. Apa tidak hampirnya? Ketika mana kita angkat takbir itu tadi bukanlah kita sebenarnya, tetapi perbuatannya Allah jua dengan keesaannya. Ketika mana kita melangkahkan kaki tadi datang ke masjid menuju ke rumah Allah, pandang pada hakikat tadi yang kita nampak dan kita lihat pada pandang mata hati yang syuhud, melainkan tadi hanyalah pada hakikat sebenar Allah jua yang berbuat. Begitulah maksudnya, di mana sahaja kita memandang, di mana sahaja kita melihat dan kita merasa, disitulah kita akan terasa akan haknya Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita tidak berpisah lagi, sehingga rasa kebatinan kita tidak berpisah lagi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehinggalah kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak akan berpisah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma malangnya manusia itu memisahkan dirinya daripada Allah. Kenapa? Karena ia terdinding, terhijab oleh pandangan zahirnya, ditipu oleh dunia, ditipu oleh pandang zahir. Sebab itulah dunia ini dipanggil bukan sebenar. Yang sebenar atau keadaan yang sebenar, yang hakikat, iaitulah alam akhirat. Manakala hakikat itu alam akhirat, adapun alam dunia itu bukan yang sebenar. Alam dunia adalah alam menipu daya. Sebab itu jangan kita pandang semata dengan mata zahir, bagi menegak meluruskan perjalanan kita menuju kepada Allah, supaya tidak terganggu, terbantut di tengah jalan. Maka pandanglah jua, luruskan pandangan mata hati kita, musyahadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah perjalanan zahir kita mengurus dunia itu kita tidak akan tertipu oleh dunia, karena kita memahami mana yang hakikat, mana yang sebenar, mana yang bukan hakikat. Maka jangan dijadikan dunia itu sebagai hakikatnya. Jadikan hakikat yang sebenar itu adalah akhirat. Jadikan hakikat yang sebenar itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai matlamat dan tujuan kita. Adapun yang zahir itu tadi kita ikutilah syariatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu turunnya Al-Quran, utuskan Rasulullah untuk mengurus diri zahir, berpandukan kepada hukum hakamnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun kebatinan hati kita mengurus dengan ilmunya yang tersendiri, sentiasa memandang kepada Allah, artinya mentauhidkan Allah, mengesakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya paham kita daripada sini bahawa antara yang paling penting iaitulah kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah punca segala-galanya. Dengan arti kata lain, makrifat kita kepada Allah, kenal kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan makrifat itulah akan terbuka segala jalan untuk kita sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita masih lagi membicarakan tentang tajuk
dalil ataupun bukti-bukti tentang esanya Allah, tentang adanya ilmu mengesakan Allah, tentang adanya ilmu mengosongkan diri, tentang adanya ilmu mematikan diri. Nama-nama ini yang berbagai, tetapi perkara yang satu. Kita sebutkan nama yang berbagai supaya kita biasa mendengar. Sekira-kira kalau disebutkan kepada kita nama yang lain daripada itu, kita dapat memahami dan mengetahui bahawa ia perkara yang sama. Jadi setengah daripadanya dikatakan ilmu mengosongkan diri, setengahnya dia mengatakan ilmu mematikan diri. Dan yang masyhur biasa disebut kita pada ilmu tauhid mengesakan Allah, iaitulah ilmu mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Maka antara dalil ataupun bukti daripada Al-Quran, antara lainnya qala al-musannif rahimahullahu taala, dan kata musannif rahimahullahu taala, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Artinya bermula Allah lah yang menjadikan ia akan kamu dan akan perbuatan kamu. Pada hakikatnya tiada kamu. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, dengan maksud bermula Allah lah khalaqakum, yang menjadikan kamu, menciptakan kamu, wa ma ta'malun, dan beserta apa-apa yang kamu buat. Allah lah yang menciptakan kita, yang menjadikan kita dengan sifat keesaannya pada wujud, keesaannya pada nama, keesaannya pada zat, pada af'al, keesaannya pada sifat, lalu dialah yang menjadikan kita. Tak ada orang lain yang menjadikan kita. Begitu juga wa ma ta'malun, dan apa-apa yang kau lakukan, semuanya itu pada hakikat keadaan yang sebenar. Pandang mata hati pada keadaan yang sebenar di balik zahir. Yang sebenar-benarnya itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjadikannya. Sebab itu kita wajib beriman kepada qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena putus pada hakikat keadaan yang sebenar, kita tidak punya perbuatan, tidak ada suatu apapun kepada kita, kosong. Itulah yang namanya mengosongkan diri. Kosong, tak ada apa. Pada hakikat yang sebenar kita ni mati, tak ada apa-apa. Pandang pada kebatinan, pandang dengan mata hati, syuhud kepada Allah, memulangkan semuanya kepada Allah. Bermula daripada sifat kudrat, iradat, ilmu, hayan, sama', basar, kalam, yang kita berasa ada tu, yang kita berasa kita kuat, yang kita berasa kita berkehendak, yang kita berasa kita mendengar, yang kita berasa kita berkata-kata, yang kita berasa kita hidup. Yang sebenar-benarnya itu hakikat yang sebenarnya tidak ada lain yang menjadikan, yang menciptakannya itu tadi dengan sifat af'al, perbuatannya Allah, esa Allah pada perbuatan, dialah yang mencipta dan menjadikannya. Artinya kita tidak punya apa-apa, kosong. Pertama. Yang kedua, kita tidak punya apa-apa, mati. Mati dah. Itulah yang dikatakan atau diistilahkan dalam ilmu kesufian, al-mautu qabla al-mauti. Mati dulu sebelum mati. Artinya kita memulangkan apa yang ada tadi itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan makna kita faham, aku tak ada apa dah ya Allah,
melainkan aku meyakini dan percaya bahawa seluruh kehidupan itu tadi kebergantunganku hanya kepadamu ya Allah. Tak ada dah. Itulah ucapan kita ketika mana menyahut seruan azan, hayya 'alal falah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Makna yang tersurat, makna yang tersirat itu tadi, kita mengesakan Allah, kita mengosongkan diri, kita mematikan diri, memulangkan kepada Allah Subhanahu wa taala, mengesakan Allah bahawa Allah lah segala-galanya. Sebab itulah Syekh Arsyad Al-Banjari di antara formulanya dalam menjalani kesufian, kebatinannya, kesucian diri menuju kepada Allah, antara zikir ataupun yang diamalkannya, ia memahami bahawa la hayyun, tidak ada yang hidup, la qadirun, tidak ada yang berkuasa, la muridun, tidak ada yang berkehendak, la sami'un, tidak ada yang mendengar, la basirun, tidak ada yang melihat, la mutakallimun, tidak ada yang sebenar berkata-kata, illallah, melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Sifat apa? Sifat ma'ani lah. Sifat ma'ani itu kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama', basar, kalam. Sifat iradat, sifat ma'ani itulah yang menjadi kekeliruan kepada kita, sehingga kita merasai bahawa kita punya kudrat, kita punya kuasa, kita punya kehendak, menjadikan kita tadi tu angkuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Sedang kita lupa yang sebenar-benar kudrah yang ada pada kita, iradah yang ada pada kita itu hanyalah sebagai mazhar sahaja. Mazhar artinya tadi kita sebutkan itu pernyataan tentang bahawa Allah itu tadi itu bersifat dengan sifat kudrat. Hanya pernyataan. Pernyataan bahawa Allah yang sebenarnya bersifat dengan sifat iradah. Pernyataan itu duduk di mana? Pernyataan itu ada pada kita sendiri. Kita yang merasai. Sepatut-patutnya apabila kita merasa itu tadi, lalu kita memandang kepada Allah dan kita pulangkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak merasa kita yang hebat, kita tidak merasa kita yang berkuasa, aku punya itu dan ini dan sebagainya. Tak. Sebab tu orang sufi itu keutamaannya itu ialah mengosongkan diri, mematikan diri sebelum ia dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi keberuntungan kita itu bergantung sejauh mana secara ikhtiarnya, sejauh mana kita dapat mematikan diri, sejauh mana kita dapat mengosongkan diri. Dengan makna bukan kita meninggalkan dunia zahir. Yang zahir tetap kita usahakan seperti mana biasalah. Kalau kita minum kopi lah. Kalau kita minum teh, kita minum teh lah. Itulah. Nah, tak pula ditinggalkan. Cumanya kebatinan kita tadi itu memandang kepada Allah, berinteraksi dengan Allah. Itu berbezanya ahli sufi ataupun orang sufi, orang yang berjalan hendak menuju kepada Allah dengan awam kebiasaan. Itu tadi artinya kita begitu keadaan kita untuk menuju sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hal orang lain tu kita tak tahu, yang tahu tu diri kita. Kita yang berkehendak, maka kitalah tadi itu artinya secara ikhtiar berjalan dengan ilmunya, memahami ilmunya menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab itulah dikatakan kita itu adalah mazhar. Itulah yang juga disebut sebagai tajalli, di mana Allah mentajallikan sifatnya tadi itu kepada makhluk. Lalu kita ada kudrat, lalu kita ada kehendak, lalu kita ada. Tapi yang sebenar pada hakikat bukan kita, Allah Subhanahu wa taala yang berkehendak dengan kudrah dan iradahnya. Ini perlu faham dengan sebenar-benar, perlu faham dengan secara jelas.
Bukan pula bermaksud bahawa Allah tadi itu duduk dalam kita. Ini perlu jelas, kerana ada kecelaruan ataupun tasyabbuh sehingga timbulnya fitnah kepada kesufian, mengatakan sufi ini sesat, begitu dan sebagainya. Bukan bermakna Allah duduk dalam badan kita, ada. Nah, Allah sifatnya itu qaimun bizatihi, tetap sifatnya itu, kudrahnya, iradahnya itu ada pada zatnya, tak bercerai tanggal. Yang ada pada kita yang dikatakan tajalli itu apa? Yang dikatakan tajalli itu atau diistilahkan ulama juga dengan pantulan, atau dengan ibarat lain kita sebutkan umpama seperti mana asap. Asap ni dia tak lain daripada api. Artinya datang asal tadi itu daripada api. Daripada api itulah timbulnya asap. Datang asal daripada api. Bila mana dia jadi asap pun sudah berubah, maka namanya pun sudah berubah. Api tetap api dan asap tetap asap. Itu sebagai gambaran untuk mendekatkan faham kita tentang bagaimana Allah Ta'ala itu tajalli. Artinya memantulkan atau sebagai pantulan bagaimana interaksinya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu terhadap makhluk-makhluk yang ada di atas muka bumi. Atau dengan istilah lain juga disebut sebagai Nur Muhammad. Itulah yang disebutkan Nur Muhammad. Sebagai Nur Muhammad yang selalu kita selawatkan, Nur Muhammad sallallahu, yang merupakan asal ataupun usul kepada kejadian seluruh alam termasuk diri kita. Jadi itulah yang dikatakan tajalli itu tadi. Makanya api tetap api, asap tetap asap. Tapi asap tak lain daripada api. Asalnya nisbah kepada asal usul tu tadi, nasab tadi tu begitu. Sebab apa? Kata Syekh Zaini Al-Ghani, orang yang tidak mengetahui atau mengenali asal usul itu tidak sempurna ma'rifat pengenalannya. Kita tak kenal siapa diri kita, susur galur hubungan kekeluargaan, maka tak sempurna, takkan berasa erat, takkan berasa dekat dari sudut kehubungan. Tapi bila mana kita selidiki satu persatu, oh rupanya hak ni pak saudaraku, hak ni anak beranakku, hak ni adik beradikku, bahkan pula lagi dekat pula. Lalu timbul sana rasa apa? Rasa kasih, rasa sayang dan rasa akrab itu tadi. Sebab itu Syekh Zaini Al-Ghani rahimahullahu ta'ala mengatakan bahawa orang yang tidak mengenal asal itu tadi, usul itu tadi, tak sempurna ma'rifat. Artinya tak sempurna pengenalan. Maka dalam kesufian itu tadi, istilah-istilah ilmiah seperti inilah yang dikaji, kemudian diguna pakai, diamalkan, sehingga menyebabkan timbulnya rasa kasih sayang, berasa dekat kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana kita tadi itu tak jauh dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak jauh dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Umpama seperti mana asap dengan api itu tadi, api, asap tak lain daripada api asalnya, tetapi api tetap api, asap tetap asap. Kita tetap makhluk, tak boleh jadi mengaku jadi Tuhan. Jangan sampai jadi mengaku Tuhan, itu salah. Sebab itu banyak kesilapan seperti ini, kesalahfahaman seperti ini, akhirnya yang terpalit nama ialah kesufian yang benar, yang suci, yang tulus, yang telah diajarkan oleh para ulama. Maka timbullah istilah-istilah bila sudah sampai kepada Allah tadi, tak payah semayang, semayang pun pakai niat, tinggal syariat habis semua. Dah tak mau, yang hak ni tak mau, hak ni tak betul, hak ni tak benar. Kita tetap makhluk, di mana Allah tetap Allah dengan keesaan,
Cuma kita memahami bahawa yang sebenar berkuasa itu tadi Allah, yang sebenar berkehendak itu Allah. Lalu Allah Ta'ala tadi mengurus manusia itu tadi dengan asbab dan musabab. Perantaraannya itu tadi itulah yang dipanggil sebagai Nur Muhammad. Tajallinya kepada makhluk, lalu makhluk tadi itu ada sifat kudrat, ada sifat iradat. Jadi yang ada pada kita tadi itu umpama asap. Yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi itu asalnya umpama api tadi itu. Itu misalan, contoh untuk dekatkan faham saja. Contoh untuk mendekatkan kefahaman. Jadi ala kulli halnya, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, bahawa sebenar-benarnya pada hakikat yang sebenar kita tidak mempunyai apa-apa, sehingga kan pada kejadian kamu pun Allah Ta'ala yang menjadikan, dan perbuatan kamu pun sebenar-benarnya Allah Ta'ala jua yang menjadikan dan mengkehendakinya. Kamu tidak ada apa-apa, akhir sekali kita terbaring alam mati. Serah je pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan makna ketika mana kita berjalan tadi itu, hati kita bergantung kepada Allah, serah kepada Allah. Ketika mana menerima rezeki, alhamdulillah, serah kepada Allah. Ketika bijak dan bijaksana, kaya, berharta dan sebagainya, dia tidak sombong, alhamdulillah, Allah Ta'ala punya kurnia. Di atas sifat jamalnya Allah, kecantikan, keelokannya Allah, Allah beri rezeki kepada kita melimpah ruah itu tadi. Tak ada orang lain dah yang bagi kepada kita, siapa dia melainkan Allah. Esok-esok nak kembali kepada Allah juga, pada orang lain. Sebelum kita dipaksa kenal Allah, baik kita kenal dulu kepada Allah. Sebelum kita dipaksa mati, baik kita mati dulu sebelum kita dimatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. InsyaAllah kita akan beroleh kejayaan dunia dan akhirat, insyaAllah kan. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum. Allah lah yang menjadikan kamu, mengeluarkan kamu, menciptakan kamu, akhrajakum min butuni ummahatikum. Ini secara asbab dan musababnya. Keluar daripada perut ibumu. Min butuni ummahatikum. La ta'lamuna syai'a. Kamu ketika itu tak tahu apa pun, tak ada satu apa pun. Kekuatan tak ada, kehendak pun tak ada, apa pun tak ada. Keluar tadi tu tahu nangis saja. Orang menjar kuciak-kuciak nangis. Yang ayah kelang kabut dah. Baby pertama tak tahu nak buat apa. Tapi takdir Allah Ta'ala, kehendak Allah Ta'ala, keluar baby itu menangis. Alhamdulillah. Kata doktor, kalau menangis ni kira baiklah, alhamdulillah. Kalau tak menangis tu lagi kelang kabut kita. Alhamdulillah. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Tak tahu apa satu pun. Kemudian waja'ala lakumus sam'a wal absar. Kemudian lepas daripada itu Allah Ta'ala jadikan kepada kita itu sam'a, sifat mendengar. Telinga ni dah ada, tapi sifat mendengar tu tak ada. Kalau nak kira telinga ni mendengar, tak tentu. Sifat mendengar tu, di mana letak sifat mendengar? Tak tahu nak kata di mana, tak nampak. Yang nampak ni cuping telinga ni. Tapi ada orang ada telinga tapi tak mendengar. Orang panggil kita 3-4 kali, hang pakar tak dengar aku panggil banyak kali dah ni. Itu sifat mendengar ketika tu tak ada. Allah Ta'ala tarik ketika tu sifat mendengar, tak mendengar lagi. Lepas tu Allah Ta'ala tajalli semula, Allah Ta'ala bagi balik. Ada sifat mendengar lah kita. Walaupun ada cuping telinga, kadang tak mendengar. Itu bukti bahawa Allah Ta'ala tadi yang mengkehendaki tadi. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absar, penglihatan begitu juga, wal afidah begitu juga. Allah jadikan semuanya. Jadi mudah-mudahan kita bersyukur di atas nikmat itu tadi. Maka kenal kita Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itulah man arrafa nafsah faqad arrafa rabbah. Barang siapa kenal dirinya, maka dia kenallah Tuhannya. Wa man arrafa rabbah fasadal jasad. Barang siapa kenal Tuhannya, yang esa menjadikannya daripada tidak ada apa, ada pendengaran, ada penlihat, kemudian ada hati, boleh memahami.
Nah, fasadal jasad, maka hancur luluh lebur binasalah diri. Artinya matilah. Bila mati tadi tu mengusahakan Allah lah tu. Nah, selagi berasa ada keakuan, selagi aku begitu dan begini, berasa ada, berasa berpunya, tu menjadi penghalang kepada kita, menjadi hijab kepada kita antara kita dengan Allah. Artinya menjauhkan kita tadi, antara kita, menghalangi kita untuk sampai hampir dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu keakuan tu yang kita sebut aku tu, aku yang kita sebut itu hanya sebagai sebutan sahaja. Sebab tu kita kena faham, pada zahir kira-kira tadi tu hanya sebutan je. Aku tu kalau bukan bersabit dengan Allah Ta'ala tadi tu, tak ada harga kita, tak ada nilai, tak boleh buat apa. Yang kata aku sangat tu, yang sebenar-benar keakuan siapa? Allah lah. Allah Ta'ala sebut dalam Quran kan, innani anallah, dia kata akulah Allah yang sebenar. Yang menjadikan alam tadi ni, yang mentadbir alam tadi ni, akulah Allah. Tapi kita tak nampak. InsyaAllah mudah-mudahan dengan kita berada di majlis ilmu, kita faham sikit demi sikit, memahami sikit demi sikit, Allah Ta'ala buka jalan kepada kita untuk makrifat, kenal kepada Allah. Lalu akhirnya insyaAllah Allah bimbing kita sampai kepadanya. Tidak ada orang lain yang membimbing kita, melainkan Allah juga yang membimbing kita untuk sampai kepada Allah. Dengan usaha dan ikhtiar kita tak mampu sebenarnya untuk sampai kepada Allah, melainkan Allah lah yang membimbing kita, merarahkan kita untuk sampai kepada Allah. Asal saja usaha ikhtiar kita laksanakan, ilmunya kita cari, kita beramal dengan ilmunya untuk kita meraih rahmat kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan firman Allah Ta'ala yang menunjuk di atas ilmu ini, di atas ini ilmu yang lain daripada ini, segala ayat Al-Quran, iaitu amat banyak lagi. Jadi banyak, bukan takat ayat yang kita baca ni sahaja yang membuktikan, menunjukkan bahawa adanya ilmu mengesahkan Allah, bahawa adanya ilmu mengosongkan diri, bahawa adanya ilmu mematikan diri. Banyak lagi ayat-ayat Al-Quran yang lain sebagai bukti dan dalil. Kalau orang bertanyakan dalil mana bukti, kan sekarang orang sibuk dengan dalil je. Tak ada dalil daripada Quran dan hadis. Dia kata Rasulullah pun tak sebut. Dia kata mana ada ilmu tasawuf ni. Ni ayat Quran dalilnya. Nah, ini ayat Quran dalilnya. Jangan bimbang, jangan ragu, secara jelas inilah dia dalilnya daripada ayat Al-Quran. Dan selepas daripada ni akan diutarakan kepada kita dalil-dalil daripada hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ilmu inilah sebenarnya punca kekuatan Ahlus Sunnati wal Jamaah. Punca kekuatan yang begitu jitu kukuh. Inilah ilmunya. Ilmu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau nak dikirakan rahmat, nak dikirakan kebaikan, kira-kira manfaat daripada ilmu ini, sangat banyak manfaatnya. Bagaimana Salahuddin Al-Ayyubi, bagaimana Sultan Muhammad Al-Fatih, mereka dibimbing oleh para ulama sufi. Syekh Samsuddin, seorang tokoh ulama sufi di Turki, sehingga melahirkan Muhammad Al-Fatih. Pertolongan-pertolongan daripada Allah itu sampai dan datang kerana jiwa yang mentauhidkan Allah, jiwa yang tidak berasa keakuan. Sebab itu orang yang menjalani jalan kesufian ini disebutkan dalam kitab hikam bahawasanya tidak mustahil dengan hampir jiwanya itu kepada Allah, kenalnya kepada Allah, ketika itu Allah anugerahkan kepada dia berbagai kemuliaan. Boleh jadi dengan doanya Allah Ta'ala makbulkan. Ketika mana ditiupkan pada air lalu diminum, dengan izin Allah itu sembuh. Itu tidak mustahil. Tak mustahil, kerana memang disebutkan. Tetapi itu bukan matlamat. Makanya bagi orang yang berjalan kepada Allah, itu tadi harus memahami bahawa perkara-perkara sedemikian, kemuliaan-kemuliaan sedemikian,
apabila dizahirkan oleh Allah tu kepada seorang mukmin yang berjalan kepada Allah, itu sebenarnya adalah merupakan ujian daripada Allah. Perlu memahami bahawa bukan itu matlamat, yakni matlamat ialah untuk menuju kepada Allah, dan itu hanyalah satu anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Salahuddin Al-Ayyubi juga seorang sufi. Juga seorang sufi yang punya banyak karamat kemuliaan yang Allah Taala kurniakan. Syekh Abdul Samad Al-Palembang juga seorang ahli sufi, seorang pejuang. Berbagai lagi. Tok Janggut seorang sufi, seorang pejuang. Mat Kilau seorang sufi, seorang pejuang. Tokoh-tokoh kemerdekaan kita kebanyakannya daripada orang sufi. Satu lagi saya nak cerita, kalau tuan-tuan kenal Haji Halib, Imam Masjid Farid 12, tapi dah arwah. Saya ceritalah sebab dia dah arwah dah. Antara orang yang terlibat 13 Mei. Antara orang yang terlibat 13 Mei dan antara orang yang merasai zaman-zaman getir di Sungai Manik. Dia cerita, boleh datang cari ke rumah dia, duduk kat tangga je, tapi boleh tak nampak pun dia. Itu arwah Haji Halib, Imam Farid 12, tapi mungkin orang tak kenal sebab dia low profile. Dah arwah dah. 2 tahun sudah lebih kurang. Meninggalnya dia hospital pada waktu subuh hari Sabtu. Hari Sabtu. Mungkin ada orang yang kenal arwah Haji Halib ni. Seorang sufi tasawuf hakikat, yang beramal dengan tasawuf hakikat, yang mempunyai silsilah sampai kepada keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Husain. Tapi dah meninggal dah. Tu orang Banjar. Tu orang Banjar ni harat orang. InsyaAllah, mudah-mudahan. Jadi mudah-mudahan dengan kita beramal, dengan kita tawajuh kepada Allah, berharap kepada Allah, beramal dengan ilmunya, kita sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau nak dikirakan ayat Al-Quran yang firman Allah Subhanahu wa taala menunjuk di atas dalil mengesahkan Allah, adanya ilmu mengesahkan Allah, adanya ilmu mengosongkan diri, ada ilmunya mematikan diri. Itu banyak lagi daripada ayat-ayat yang lain. Begitu juga banyak daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah kita akan bacakan jika diizin oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi rasanya cukuplah sekadar itu. Mana yang baik datang daripada Allah, mana yang kurang jelas itu merupakan kelemahan diri ini. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwali wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillahi ajmain. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada. Allahumma ja'alna minal mahbubin wa ba'idna min diwanil bu'ada'i wal matrudin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Qabalallahu.